Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada malam ini dengan Al-Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Qala Allah Ta'ala aidan: Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengelokkan, akan memperbaikikan amalan kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima, sesungguhnya dia akan mendapat kemenangan yang besar. Shallallahul azim. Saya hormati Ustaz-Din, Musi, Imam, seluruh ahli kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa, pada sama-sama kita panjatkan puji dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di masjid ini, salat berjemaah, kemudian duduk sebentar nanti masuknya waktu Isyak. Kita duduk dalam majlis tazkirah, majlis ingat, memperingati majlis ilmu, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di awal tahun Hijrah. Berapa Hijrah dah ini? Abang jadi kan? 3 Muharram 1442 Hijrah. Dia awal-awal ni sebelumnya kita mudah ingat. Saya tak tahulah, saya sendiri pun kan, ni dari saya sendiri lah. Masa awal-awal tahun ni kita mudah ingat tarikh ni, 1 Muharram, 2 Muharram, 3 Muharram. Masuk dia bulan Safar, kalau tak disebut agak tak ingat. Tak payah sembang lah, masuk saya lah saat ni kan. Sama. Sebab apa? Sebab kita ni yalah, walaupun bulan kita, tapi kita tak popular, kita tak masyhurkan dalam kehidupan kita. Wallahualam, tuan-tuan dan puan. Ini saya sebut diri saya sendiri lah kan. Jadi kita ingatlah kan 3 Muharram. Satu lagi, kita dalam juga masyarakat kita ni, kita akan ingat puasa 1 Ramadan dengan 1 Syawal. Itu jangan lupa kan. Jangan kan, kadang-kadang kita ni kalau waktu terkejut-terkejut ni saat ni, orang suruh sebut bulan-bulan Islam, belum tentu boleh sebut sampai habis tu kan. Belum tentu. Tiba-tiba tadi sebenarnya boleh sebut tak daripada Muharram sampai suruh terkejut-terkejut je tu, memang minta maaf lah Ustaz kan. Bukan tak ingat, orang sebut tu kita tak ingat kan. Jadi itulah cepatnya masa berlalu, kita dah masuk tahun baru. Sebenarnya yang kita sedia maklum, biasanya bila kita masuk tahun baru, sama ada tahun miladi ataupun tahun hijri kan, biasanya kita akan cakap tentang azam kan. Di dalam Islam
Biasanya kita disuruh bila masuk tahun baru, kita diminta untuk memperbanyakkan muhasabah, kan? Muhasabah ya. Kita dimintakan memperbanyakkan muhasabah. Kita audit diri kita, kita melihat diri kita, kita menilai diri kita sepanjang tahun 1441 Hijrah, kan? Apa yang telah kita buat, apa yang telah kita lakukan, khususnya berkaitan dengan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana ibadah kita, kan? Kualiti ibadah kita, kuantiti ibadah kita. Jadi bila kita muhasabah tentang itu, maka tahun baru ni kita akan lihat mana ruang yang kita boleh buat penambahbaikan. Ini saya sebut ni untuk diri saya sendiri, ni lebih kepada diri saya sendiri, kan? Mana ruang-ruang yang kita boleh buat tambah baik. Kita sebagai manusia pasti banyak kelemahan, pasti banyak kekurangan. Tak kira lah dia siapa pun, kan? Pasti banyak kelemahan, pasti banyak kekurangan. Jadi bila kita masuk tahun baru, sebaiknya kita banyaklah melihat diri kita, kita audit diri kita, mana yang kurang kita tambah baik, mana yang baik itu kita mantapkan lagi. Sebab tu ada satu hadis Nabi sebut, kan? Saya tak ingatlah, Irtanim khamsan qabla khamsin, ila akhir ayat, kan? Ila akhir hadis itu, kan? Terebutlah 5 perkara daripada sebelum datangnya 5. Yang pertama apa dia? Syababaka qabla haramik. Kau baca saya lah, kan? Masa muda sebelum tua. Masa muda sebelum tua. Ini pun satu je ni, kan? Masa muda. Sekarang kita pun rasa tak apa rasa tua. Kita tak tahu bila masa kita rasa tua, duk rasa muda. Jadi masa muda ni lah, masa kuat ini, kita perbanyakkanlah, kan, amal ibadah kita. Ini saya nasihatkan diri saya sendiri, kan? Masa duduk kuat ni, masa lutut tak apa nak boleh, masa lutut tu masih kuat, masih boleh solat, berdiri macam biasa, kan? Sebelum lutut rasa sakit, rasa tak larat macam orang muda. Apa lagi? Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit. Sihat sebelum sakit. Wasihhatak qabla saqamik. Sihat sebelum sakit. Ini alhamdulillah sakit, sihat ni. Sebenarnya sakit sikit-sikit itu kira sihat lah. Boleh sampai ke masjid, kira sihat lah, kan? Walaupun sambil jalan, duduk, kan? Duduk majlis sila lama tak boleh, saya Ustaz Nordin. Risau juga, kan? Ni sembang dengan kawan, saya bilang dia, duduk lama tak boleh, kan? Kemudian dia jawab kata, dulu ada juga masyarakat sini, sekarang dah pakai tungkat dalam jalan. Saya kita risau pula Ustaz ni. Duduk lama dia lengoh. Jadi masa kita sihat, kita buatlah amal kebaikan, kan? Sebagainya. Ini ulangan dia ni. Mungkin Ustaz tadi sudah sebut lagu ni, kan? Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga, masa kaya sebelum masa miskin. Masa kaya, mana nak sedekah ni masa ni lah, kan? Main dah miskin, kita susah lah, kan? Masa ada duit ni, kita ni. Kemudian masa lapang sebelum mari masa sibuk. Masa sibuk. Kemudian yang kelima, hidup sebelum mati. Ini lagu pada hidup sebelum mati. Masa kita hidup ni, kita perbanyakkanlah amalan kita sebelum kita meninggal. Jadi kita muhasabah usia kita, tenaga kita, harta benda kita, kekayaan kita ke mana, kan? Adakah lebih banyak kepada dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat diri kita sendiri, lihat diri kita, kan? Jangan kita sibuk-sibuk nak kata apa, nak tengok orang lain, kan? Tengok diri kita sendiri, mana yang kurang kita perbaiki.
mudah-mudahan tahun baru 1440 Hijrah ni menjadikan tahun yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung muka surat 236, tajuk dia, isi dia sebelah 237, iaitu salah satu tanggungjawab seorang Muslim menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada kebenaran. Baik, kata pengarang rahimahullah, dan Muslim yang benar sentiasa aktif dan hidup untuk berdakwah. Kehidupan kita seperti mana yang kita dah baca tadi sebelum ni, yang pertama sebagai tujuan hidup kita, yang pertama adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ini semua kita sedia maklum, kita selalu baca ni. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, untuk beribadah kepadaku. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai khalifatul ardh, khalifah di muka bumi ini. Khalifah di muka bumi ini. Jadi apabila kita tahu tanggungjawab kita, peranan kita sebagai seorang Muslim, sebagai khalifah di muka bumi ini, maka kita tidak dapat lari daripada kita melaksanakan dakwah. Kita melaksanakan, mengajak orang melakukan kebaikan. Kita mengajak orang supaya meninggalkan kemungkaran. Ini tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslim. Dia tidak menunggu berlakunya peristiwa atau keadaan tertentu barulah dia melaksanakannya. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif sendiri untuk menyeru orang kepada kebenaran Islam, kerana ingin mendapatkan pahala yang besar sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyeru manusia dengan ikhlas ke jalannya. Jadi orang yang benar-benar Muslim ni, dia sentiasa menjadikan amalan, aktiviti mengajak orang buat baik ni sebagai rutin hariannya, sebagai rutin. Bukan nanti orang tu buat salah baru tegur, tak, kan? Sepanjang masa, kan? Sepanjang masa. Sebab tu berdakwah ni dia boleh banyak benda lah, kan? Dengan lisan kita, dengan tindakan kita, dengan akhlak kita juga satu dakwah. Sebab apa? Sebab dia ingin mendapatkan pahala yang Allah janjikan kepada orang yang mengajak orang buat baik ini. Kemudian dalam keadaan mengajak dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bermaksud, demi Allah, jika Allah membimbing seorang lelaki melalui kamu, maka adalah lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi ucapan yang baik yang diucapkan oleh seorang dai, orang yang menyeru kepada kebaikan, orang yang berdakwah ni kepada orang yang sesat dan tidak mengenal jalan lurus, lalu dengan demikian dia menanamkan benih petunjuk ke dalam hatinya, akan kembali kepadanya pahala sebagai pahala yang lebih berharga berbanding unta merah yang amat berharga dan melambangkan kekayaan dalam kalangan orang-orang Arab pada zaman itu. Maknanya, bila kita dapat ajak orang buat baik, kemudian orang tu dia berubah daripada mungkin dia dulu jahat, kan, akhlak dia buruk, tapi dengan nasihat kita, dengan bimbingan kita, kan, dia jadi seorang yang baik. Jadi amalan kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat tinggi nilainya, sangat baik, sangat kita kata bernilai berbanding dengan sini Nabi sebut, Nabi umpamakan unta merah ni. Kalau zaman kita sekarang ni, kalau kita ada sebuah kereta Mercedes yang baru, kan, lebih baik daripada situ lagi. Lebih kebaikan yang kita buat tu lebih tinggi nilainya berbanding dengan kereta Mercedes yang kita ada. Inilah kalau umpama pada hari ini, kan. Maknanya kita bagi ucapan yang baik, ucapan yang baik. Sebab tu tadi ayat yang saya baca tadi apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar, kan? Sebab tu ayat selepas tu, yuslih lakum a'malakum,
nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu. Cakap benda baik, jangan risau, kan pasti Allah akan memperbaiki amalan kita. Ini disebut dalam Al-Quran kan? Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, cakaplah benda-benda yang baik. Termasuklah ni, kita ajak orang buat baik, kita suruh, kita betulkan kesilapan-kesilapan orang, kesalahan-kesalahan orang, kekhilafan-kekhilafan orang, maka termasuk dalam kita kita menggunakan lisan kita untuk mengucap benda-benda yang baik. Allah dah janji, yuslih lakum a'malakum. Bukan sahaja Allah Subhanahu wa taala mengelokkan yuslih lakum a'malakum, mengelokkan amalan kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ini kan, satu, Allah mengelokkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Bila Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, itu tanda apa? Tanda kita ini mulia, insya-Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bila Allah ampunkan dosa, bila kita diberikan keberkatan dalam hidup, dan beberapa lagi lah. Itu tanda-tanda kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satunya adalah apabila Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Sebab kita sebagai manusia kan, kita tak lari daripada buat dosa ni kan. Buat dosa. Waktu dosa ni pun ada beberapa peringkat. Pertama, kita buat salah, kita rasa bersalah. Kita buat benda maksiat, mari dalam hati kita, astagfirullahaladzim, kan? Kita rasa bersalah. Kita buat salah tapi kita mari perasaan tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia buat salah, dia buat dosa, kemudian dia suka dengan dia rasa biasa. Ini penyakit tahap yang kedua dalam melakukan dosa ni, maksiat ni. Yang ketiga kan? Yang ketiga, dia ada empat ni. Yang keempat ni, saya tengok yang ketiga. Yang keempat, dia ni jadi penyokong, pendukung, penganjur kepada orang yang melakukan dosa. Ini bahaya yang keempat ni. Yang ketiga ni, Allah Akbar, tak bagi sana. Tapi yang ketiga ni pun teruk juga. Malah kalau kita kanser ni, pertama tadi tu, okey, kita buat salah, kita rasa salah, kita minta ampun. Yang kedua, kan, dia buat salah, dia rasa biasa. Yang ketiga ni dia seronok. Okey, yang ketiga ni bila dia buat dosa, dia rasa seronok. Dia boleh kata kat orang, dia boleh mengumpat orang, dia rasa seronok. Kan? Yang keempat ni, dia mengumpat orang, kemudian dia ajak orang lain mengumpat sama, contoh. Ini kan, empat ni dosa ni. Kalau kita duduk yang tahap pertama ni pun dah kira okey lah. Tahap pertama ni maknanya apa? Kita buat salah, kemudian kita sedar kita buat salah. Nombor dua ni mungkin berat sikit. Dia rasa biasa dengan dosa. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak ada sini. Nombor satu ni kadang-kadang kena ni. Kadang kita tak perasan kan, kita buat. Tapi mudah-mudahan kita tidak melakukan dosa. Maksiat kepada Allah SWT ni boleh datang daripada banyak cabang. Kiri, kanan, depan, belakang. Tangan tak ambil hal yang baik, tapi mata ada tengok yang tak elok. Mata dah tengok yang elok, telinga pula tengok yang tak elok, kan? Jadi macam-macam daripada pelbagai arah, kan? Ruang-ruang yang menyebabkan kita ini terdedah kepada melakukan dosa. Kan? Sebab tu salah satunya, kan, apabila kita buat baik ini, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang kadang-kadang mungkin kita tidak sedar. Kita tidak buat dosa-dosa besar, saya yakin dan pasti tuan-tuan dan puan-puan, kita tak buat dosa-dosa besar ni. Tak minum arak, tak berjudi, tak bunuh orang, tak berzina, tak buat tu. Saya yakin tuan-tuan tak buat. Saya yakin. Tapi yang kecil-kecil ni,
sama-sama saya nasihatkan diri saya, kita banyakkan ucapan-ucapan yang baik kan, ajak orang buat baik ya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam Allah sebut ayat tadi apa, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum kan. Mungkin kita hari ini boleh duduk dalam masjid, boleh solat berjemaah, istiqamah tu kan. Istiqamah maknanya subuh datang, zuhur asar datang, maghrib isyak ada, dan duduk pula dalam majlis ilmu. Bukan pada malam ni, setiap malam, setiap kali ustaz mengajar ada kita kan. Kita ada, ustaz tak ada tu biasa, tapi yang penting ada ustaz, kita ada kan, kita ada. Mungkin itu cara Allah sebenarnya telah memakbulkan doa kita Mungkin sebab sebelum ni kita ada buat baik, kita ada banyak ajak orang buat baik dan sebagainya. Jadi Allah balas dengan cara apa? Allah mengelokkan amalan kita ni. Yuslih lakum a'malakum. Okay, kita duduk dalam masjid pada malam ni, sebenarnya Allah sedang apa? Yuslih lakum a'malakum, mengelokkan amalan kamu. Kita mungkin tak perasan lah. Mungkin sebelum ni masa usia muda kita banyak ajak orang buat baik, kan? Hari ni Allah sedang memenuhi janji Allah yang pasti, tidak dicapati, yang mesti janji yang ditepati kan. Hari ini kita duduk dalam masjid ni, Allah sedang yuslih lakum a'malakum. Kemudian kita minta pula doa kepada Allah SWT kan, Allahumma ighfir lana dzunubana. Kemudian kita minta Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sebab tu kita buat baik. Sebab itu dalam buat baik itu kena jangan kita ikhlaskan kepada Allah SWT. Jangan kita rasa sombong, bongkak, riak dan sebagainya kan, dengan amalan-amalan baik kita. Sebab apa? Kalau kita, Allah sebut dalam Quran, qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayat tu, satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala, rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah kata, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan memakbulkan, memperkenankan doa dan kamu. Kan? Dekat situ. Dan Allah sambung lepas itu, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam beribadat kepada aku kan, sayadkhuluna jahannam. Nescaya mereka ni akan masuk ke dalam neraka dakhili, dalam keadaan hina. Ayat awal-awal tadi maksud apa? Minta kepada aku akan makbul. Tapi kalau kita dalam buat kebaikan dalam keadaan sombong, ingat janji Allah juga tu, sayadkhuluna jahannam dakhili, akan dimasukkan mereka ni ke dalam neraka jahannam dakhili, dalam keadaan yang hina, yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ya, kita sambung lagi. Tambahan pula, pahalanya adalah seperti seorang yang terpimpin melalui tangannya juga diberikan kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah bermaksud, sesiapa yang menyeru orang kepada kebenaran akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tanpa mengurangkan sedikit pun daripada pahala itu. Ini kita semua sudah maklum. Al-Qamal hadis riwayat Imam Muslim. Bila kita ajak orang buat baik, suruh orang ke jalan kebenaran ni, jika dia melakukan amal kebaikan tersebut, kita juga akan tumpang. Ini yang kita saham ni, skim cepat kaya ni, inilah cepat banyak pahala ni, dengan cara melakukan kebaikan, ajak orang buat baik. Kemudian bila orang tu buat baik, kita pun akan dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heranlah bahawa para da'i itu dicemburui kerana kesabaran dan usaha baik mereka kerana Allah, membelajarkan wang dan masa untuk berdakwah kepada yang sesat dan telah menyimpang dari jalan yang benar. Tidak heranlah kita, para pendakwah ini dicemburui kan. Sebab tu untung kan, mudah-mudahan saya duduk depan ni kan, duduk sebut ni, tuan balik rumah kan, sebelum ni duduk cakap kasar je dengan contoh kan, balik rumah lepas dengar, Ustaz sebut tadi
cakap benda baik, Allah akan bantu memperelokkan amalan kita. Kemudian Allah akan mengampunkan dosa kita. Jadi yang kita duk cakap kasar ni, tiba-tiba kita tukar jadi cakap pun dah baik, lemah lembut kan. Maka kebaikan yang tuan buat tu, ya, mudah-mudahan saya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi juga kebaikan kepada saya. Tapi Allah, hak Allah Subhanahu Wa Taala lah, dia nak bagi ke tak bagi kan. Tapi kita sebagai hamba, kita berharap semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada kita. Kesabaran dan usaha yang baik kerana Allah membelanjakan wang dan masa untuk berdakwah kepada orang sesat telah menyimpan daripada jalan yang benar. Jadi nak ngajak orang buat baik ni kadang-kadang dengan lisan saja tak apa cukup kan. Sekali-sekala kena keluar juga wang ringgit kan. Mudahnya kan kita nak ajak kawan kita, mungkin ada jiran-jiran kita, orang kampung kita yang mungkin dia semayang pun tak pandai. Kita nak suruh dia mari masjid, mungkin dia malu. Pasal apa? Kenapa tak dalam masjid? Bukan pasal dia, sebab dia malu kan, sebab dia tak pandai. Dia kata aku baca Fatihah pun tak betul kan, tak mahu lagi surah-surah. Jadi bila kita tahu macam tu kan, jadi tanggungjawab kita. Macam mana kita nak ajak dia, nak bantu dia, nak bimbing dia kan. Mungkin kan kita bagi nasihat secara lisan. Kemudian kalau lisan pun masa mungkin tak apa ni, ajak dia bawa pergi makan ke belanja makan. Bila bawa pergi belanja makan, kena keluar duit lah sikit. Semua tu dikira sebagai usaha kita untuk mengajak orang buat baik. Kalau hari ni kita belanja roti canai sekeping RM1, dia tarik RM1.50, RM2. Sikit je RM2.50. Tapi tujuannya bila kita ajak dia bawa pergi minum kan, cerita masjid ada buat begini kan. Kalau tak nak datang waktu maghrib isyak, datanglah waktu zuhur asar kan. Kalau tak dapat 5 waktu, datang 1 waktu pun okey. Pelan-pelan orang yang kan kita ajak sikit-sikit perlahan kan. Belanja makan dan sebagainya. Bila belanja makan ni selalunya orang, tak tahu dah tuan lebih banyak pengalaman dari saya kan. Biasanya orang ni dia lebih, hati dia tu lebih lembut, mudah. Kita nak bersembang lepas kita belanja dia makan. Mungkin sekali dia rasa berat, 2-3 kali lama-lama dia akan segan dengan kita. Bila dia segan dengan kita, maknanya mudah untuk kita bagi tahu sesuatu, ajak dia buat baik dan sebagainya. Sebab tu dekat sini kan, membelanjakan wang dan masa. Dia nak ajak orang buat baik ni bukan mudah kan. Saya duduk sembang depan ni ustaz mengajar depan ni senang ni. Pasal bagi duduk depan ni semua hak okey. Senang kan sembang sini kan. Tapi cabaran yang sebenar tu di luar sana. Mari masjid ni dah okey dah. Kan dah okey dah ni. Cuma mari sini tajuk kita ulang kaji lah sikit kan. Sembang ulang kaji tu kan. Tapi cabaran sebenar di luar. Kita kadang-kadang takut kan. Tengok orang duduk makan sebelah kita kan, cakap kasar, cakap ucapan sebagainya. Kita nak keluar, nak tegur ni pun susah. Sedangkan benda tu kita tahu perbuatan tak elok, tapi tak terkeluar. Itu cabaran yang sebenar kan. Duduk di sini senang ni tuan-tuan, dah baik-baiklah. Kita boleh tak ada cabaran, kurang cabaran. Ini lebih kepada kita sampaikan dia. Baik. Rasulullah SAW menjelaskan, maksud janganlah berharap menjadi seperti orang lain kecuali dalam 2 perkara, iaitu seorang lelaki yang telah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu dibelanjakannya untuk menyokong kebenaran. Dan seorang lelaki yang kedua, seorang lelaki yang telah diberikan kepadanya oleh Allah lalu digunakannya untuk mengajar orang lain. Maknanya kita ni kalau boleh jadi orang macam ni, jadi 2 macam ni kan? Yang pertama,
memberikan kekayaan, duit ada, harta ada, kemudian boleh bantu orang lain dengan kekayaan yang kita ada. Harapan kita biar kita jadi orang kini kaya dan memberikan pertolongan, bantuan kepada orang lain. Yang kedua, kan, kita apa? Jadi orang yang pandai, kemudian orang yang pandai itu dia berfungsi ilmu dia dengan orang lain, Yang pertama tadi kaya, kemudian bantu orang, sedekah dan sebagainya. Yang kedua, jadi orang yang berilmu, kemudian manfaatkan ilmu yang dia ada, bantu orang lain, mengajar orang lain. Sebab tu ilmu ni pun yang kita dapat ni, peringat saya apa pesanan ulama, bagaimana nak bagi ilmu yang kita dapat ni lekat dalam diri kita. Macam mana nak bagi lekat dalam diri kita? Kata Abdullah Ibn Mubarak, dia kata ada 6. Ni ulang kaji ni. Siapa yang masih ingat kaji Ismail, ingat lagi kan? Ingat lagi? Lama dah ni, ingat 2013, 2014 Aku pernah sebut sebentar ni. Abdullah Ibn Mubarak dia ada sebut nak bagi ilmu ni lekat dalam diri kita ada 6. Yang pertama disebut sebagai husnul niyah. Husnul niyah maknanya niat yang baik. Kita belajar ni, niat kita yang pertama nak menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Yang kedua nak bantu orang lain. Niat kita kena baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niat nak menghilangkan kejahilan, niat nak membantu orang lain dengan ilmu yang kita ada. Husnul niyah yang pertama. Tulis lah. Tak tahu bila nak sebut ni, belum teringat sebut batang pasal ilmu ni, kan? Niat yang baik, syarat yang pertama. Ini pun cabaran juga ni. Cabaran nak dapat niat yang baik ni. Dalam lisan tak ada masalah, lisan tak ada masalah, tapi bila pergi kepada hati dia berlawan. InsyaAllah kita sama-sama cuba. Husnul niyah yang pertama. Yang kedua, dan niat dah bagus, dah betul kerana Allah SWT nak menghilangkan kejahilan. Okay. Yang kedua, husnul fahmi. Kena faham betul-betul. Faham betul-betul. Maknanya suatu ilmu yang kita dapat tu biar kita faham betul-betul. Ini saya nasihatkan diri saya juga ni. Kadang-kadang kita baca sikit je, kemudian kita rasa kita dah sangat faham dah. Dah rasa macam sangat pandai. Dan kan kita belum lagi ni, kan? Kena faham betul-betul. Terutamanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah kita, kan? Ni. Saya pun akui banyak lagi kita tahu tapi kita tidak mendalami, khususnya ilmu berkaitan dengan tauhid akidah kita ni, usuluddin kita, ya? Dan ibadah kita. Kena faham betul-betul ibadah kita. Saya tengok diri saya, tuan-tuan, yang tengok di masing-masing, kan? Adakah ibadah kita ni kita buat ni atas dasar kita benar-benar faham, ataupun kita buat kita ikut-ikut dia? Kita tengok dari kita sendiri lah. Mungkin tak semua benda, tapi ada benda yang mungkin kita ikut-ikut, kita buat, kita bukan atas dasar kefahaman kita, kan? Jadi nak dapat ni semua, kena baik lagi ngaji kan? Saya nasihatkan diri saya sendiri, kena mengaji kan? Walaupun habis dah sampai kat universiti, habis dah baca ni kan, itu belum cukup, belum cukup. Kena tambah ilmu, Pertama ni husnul fahmi, yang pertama husnul niyah, yang kedua husnul fahmi. Dah faham, baru pergi step yang ketiga, al-hifzu. Hafaz. Hafaz. Okay. Ini pun saya cuba juga, kan? Kadang-kadang kita tak faham, kita dah hafal lah. Tapi yang bagusnya kita faham dulu, baru kita hafaz. Al-hifzu. Yang hafaz ni pun satu cabaran juga. Bukan semua orang mudah ingat, kan? Mudah ingat, kan? Surah Al-Duha
Lama dah menghafal tak ingat kan? Belum sabihis kan, sabihis rabbikal ladzi lagi kan. Ni orang lain ni tak ada masalah kan, tak ada masalah. Susah nak ingat sebab tak semua ada kekuatan apa nama nak mengingat, nak menghafaz ni. Kalau tak, kita ada kelemahan dari segi menghafaz. Sebab tu kata Allah, dia pergi yang keempat, iaitu apa? Al-Kitabatu. Al-Kitabatu. Kitabatu ni apa? Tulis. Tulis. Tapi dalam masjid kita pada malam ni, saya ingat yang ketiga ni semua ni, semua al-hifzu ni, semua hafal lah ni kan. Yang tulis tak ramai kan. Al-Kitabatu kena tulis. Kena tulis. Betul kalau kita baca sejarah Imam Syafi'i kan, dia tulis di tangan ni kan. Tanya kenapa tulis adab apa kata, tanda kita nak pula ilmu tu ni kan? Tulis Al-Kitabatu. Tulis ni lah kita boleh, tak ingat kita boleh buka kan. Saya nasihat diri saya juga lah kan. Hari ni kan orang suka rakam, orang rekod dengar balik. Dia tak tulis tapi dia ambil rekod. Ada juga kan. Tapi yang benar kita sebutlah rekod kan. Mana dia suruh rekod, hafaz lah. Berapa tadi? 4. Husnul niyah, husnul fahmi, al-hifzu, al-kitabatu. Yang kelima, al-amal. Amal. Itu kait dengan hadis itu tadi. Bila kita dah faham, bila kita dah ingat, kita dah semua, dan kita beramal dengan ilmu yang kita ada kan. Malam ni kita bicara tentang suruh buat baik, ajak orang melakukan kebaikan dengan lidah dan lisan kita. Maka nak bagi ilmu ni lekat, kena beramal. Bila beramal, amal baru dia kita mengalami, kita buat benda tu. Okay? Kena beramal. Yang keenam ni an-nashru. An-nashru maknanya sebarkan, kongsi dengan orang lain. Kongsi. Kita main datang majlis ni pada dalam kuliah maghrib ni kan, setiap malam duduk sini, balik kan, kita faham betul, tulis, hafaz sebanyak, kita dah beramal. Kemudian yang keenam jangan kita lupa, iaitu kita share, kita sebarkan dengan orang. Paling kurang ahli keluarga kita. Ini semua sukses dia maklum. Tuan-tuan mesti maklum, saya sebut ketiga kali ni sebagai tazkirah saja, bukan benda ilmu baru kan. Paling dekat sekali ahli keluarga kita kan. Anfusakum wa ahlikum. Pelihara diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api aku anfusakum wa ahlikum naroh. Maksudnya kalau kita balik, kita saja buat baik, ahli keluarga kita tak buat baik, tak sampai, tak cukup lah. Tak cukup. An-nashru ni pun kalau ikut kepada perbahasan dia, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Kadang-kadang kita ajak orang buat baik sekali, kita rasa cukup lah kan. Dia tak nak dengar cakap kita, baru sekali. Ajak orang buat baik baru sekali, orang tu tak nak buat, kita kata dia ni teruk, dia ni apa, tak boleh pakai ni apa, dah ajak baru sekali. Sebab tu ajak orang buat baik. An-nashru cerita dekat orang ni, kongsi dengan orang ni, biar berkali-kali. Mungkin sekali dia rasa macam kita ni beri dia. Mungkin kali kedua kan masih lagi rasa macam beri. Kali ketiga mungkin dia dah rasa lain, ni memang betul-betul nak tolong aku kan. Tapi masih malu-malu lagi. Kali keempat, kali kelima, mungkin kali ke-10, kali ke-20 baru dia nak berubah. Sebab ajak orang buat baik ni bukan mudah, bukan juga susah, tapi bukan juga mudah. Kalau mudah lah kan, sekali cakap boleh baik, Allah Akbar. Saya ingat masjid kita pada malam ni
tak muat lah kan, nak suruh orang ni kan, sekali cakap ni. Katakanlah tuan yang mana pernah jadi cikgu, pernah jadi guru kan, ingat, bukan sekali, setiap kali jumpa berpuluh-puluh kali bagi nasihat kan, cakap kan. Habis bila budak tu berubah tu, umur 30, yang kita duk ajar sekolah rendah tu, umur 25 baru dia rasa sedar, baru dia sedangkan kita duk beritahu dia masa dia dah 4, dah 5, dah 6 masuk sekolah menengah kan, dia berubah bila umur 40 baru berubah. Dia sebut cerita kelebihan solat berjamaah kan, kelebihan solat menengah kita ajar bila tu sekolah rendah, sekolah menengah dia ajar. Bila masa dia rasa memang faham tentang kelebihan solat menengah ni, umur 45, 50 baru nampak kelebihan solat berjemaah tu. Itu nak ceritanya kan. Maka tanggungjawab kita ajak, jangan jemu, jangan ikutlah situasi dan juga kemampuan kita, ikut di mana situasi keadaan kita. Sebab susah kan, susah ni. Ajak orang buat baik ni bukan satu benda yang mudah, diperlukan pengorbanan, cabaran yang kuat. Kita tu kena kuat, bukan senang. Sebab tu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika dalam keluarga kita, anak-anak kita mungkin kita cakap sekali 2 kali dia mudah ikutlah. Syukur banyak-banyak. Tapi yang selalunya kita kena ulang. Daripada umur berapa? Umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai 12 tahun, darjah 6 pun kena ulang lagi. Dia masuk sekolah menengah pun kena ulang lagi. Ulang. Itulah rutin kita dalam mengajar orang buat baik. Jadi 6. Jadi ilmu nak bagi dekat ni, kita ajak orang buat baik, kita beramal dengan ilmu kita, dan kita ajak orang buat baik, insya-Allah ilmu itu akan dekat. Kita mengajar tentang jangan sombong. Kita tak sombong. Kita ajak orang lain buat jangan sombong. Sentiasa ajak orang jangan sombong. Insya-Allah kita sifat sombong tu dalam diri kita dia akan insya-Allah dia akan hilang. Kita tak ada sifat sombong. Sebab kita buat dan kita ajak, kita sebarkan kepada orang lain. Baik, Muslim itu tidak harus memandang remeh dalam ilmu yang dimilikinya sekiranya dia menyuruh orang ke jalan Allah. Dia ajak orang, apa je ilmu yang kita ada kan? Bukan kecil, bukan kecil. Walaupun kita ajak benda-benda yang simple, kita sebut benda-benda yang simple. Masuk ke masjid, tengok kasut sepa, check kasut susun kan? Cukup 2-3 patah perkataan, kita dah ajak orang buat baik, dah bagi teguran supaya orang tersebut buat benda-benda yang sepatutnya. Cukuplah dia menyampaikan apa saja yang diketahuinya daripada agama ini, walaupun hanya satu ayat daripada kitab Allah. Inilah yang diberitahu oleh Rasulullah kepada para sahabat baginda, sampaikanlah ilmu daripada walaupun hanya satu ayat. Hadis Bukhari, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Maknanya walaupun sikit, kecil je, simple je, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika benda tu baik, dia bukan kecil, dia bukan simple, nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cukup sekadar dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi tajuk ni berkaitan dengan mengajak orang melakukan kebaikan ni. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni ada manfaatnya kepada diri saya dan juga kepada tuan dan puan. Mana yang kurang itu saya minta maaf, mana yang lebih itu semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal